Okey. Selamat pagi, satu gambar. Boleh dengar suara? Boleh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, bagus, bagus. Kemudian boleh nampak apa yang saya kongsi? Boleh. Boleh cikgu. Ya, ya. Okey, bagus, bagus. Okey, sebelum itu kerja rumah pada buku kerja. Ada kerja rumah kan? Ada masalah? Muka surat berapa? Tak ada. Tak ada ya? Okey, tak apa, tak apa. Okey, sepatutnya hari Rabu hari tu kita buat kuis kan? Okey, kita buat kuis saja sebab 30 minit saja kan? 30 minit saja tak apa, kita buat kuis. Kemudian kerja rumah sebelum itu bahagian A sampai muka surat 11. Kemudian bahagian B soalan 1 sampai soalan 3. Soalan 4, soalan 5 belum lagi. Tak apa, hari ni kita sambunglah ya. Kita sambung sedikit, masih lagi di dalam bab 5. Okey, masih lagi di dalam bab 5 iaitu struktur bumi, ataupun kita akan belajar ya, kita akan sambung belajar lagi tentang tentang bumi kita. Okey. Sebelum tu kita ingat balik, takut ada yang lupa apa yang kita dah belajar 5.1. Okey. Kita pergi sekejap saja ya. 5.1 kita sudah belajar tentang sekejap ya. Okey, 5.1. Kita cuba ingat balik ya, 5.1 kita belajar tentang sistem fizikal bumi. Pastikan kamu sudah kenal pasti ada 4 fizikal ya, sistem fizikal bumi, iaitu atmosfera, litosfera, hidrosfera dengan biosfera. Okey. Atmosfera ni udara. Litosfera ini bahagian tanah ataupun berada di dalam tanah. Hidrosfera ini air. Ya, meliputi kawasan yang ada air. Dan biosfera ini kawasan yang ada hidupan. Ya, ada benda hidup. Ada binatang, ada haiwan, ya, ada tumbuh-tumbuhan, dan kita lah, termasuk kita sebagai manusia pun kita hidup di dalam biosfera. Dan komponen empat komponen ini ya saling melengkapi lah ya, saling melengkapi makna dia memerlukan antara satu dengan yang lain ya. Macam manusia lah, macam kita ya, kita perlukan udara untuk bernafas. Dan udara ni di dalam mana kamu rasa? Udara ini berada di mana? Ada 4 komponen ini. Di mana udara? Kelas? Kalau udara di mana? Atmosfer? Atmosfera. Betul, sebab atmosfera ada udara. Okey. Kemudian kita hendak minum. Kita juga mesti minum kan? Dalam bahagian mana? Hidrosfera. Okey. Memang pentinglah. Okey. Dan kemudian untuk makan, untuk manusia untuk makan, kita kena makan tumbuh-tumbuhan, kita makan sayur, kita makan buah-buahan, dan juga kita makan daging-daging ya, daging ayam ataupun daging lembu. Itu pada komponen yang mana? Mana kamu rasa? Biosfera. Ya, betul. Bagus, bahagian biosfera. Okey. Dan kamu kena ingatlah ya, atmosfera ada 5 lapisan, kena ingat ya. Kalau boleh cuba ingatlah ya. Atmosfera ada 5. Tropo, strato, meso dengan termo. Okey. Kemudian hidrosfera senanglah ya. Hidrosfera cuma air sajalah. Air laut, air sungai, air tasik ya. Air bawah tanah dan sebagainya. Dan 5.2 kita juga sudah belajar struktur bumi. Pastikan kamu ingat lapisan-lapisan bumi. Bermula daripada kerak bumi, yang ini ya, kerak bumi, lepas tu mantle, teras luar dan teras dalam. Okey, ini bahagian struktur bumi. Okey, yang juga kita panggil dia litosfera lah ya. Kemudian biosfera ni kawasan hidupan dan sebagainya. Okey, 5.3 kita sudah belajar juga. Pastikan kamu ingat bahagian ini. Apa itu benua?
kenal pasti di mana benua, lautan, lautan utama dan selat. Okey, ini orang panggil apa? Mesti tahu ini ya. Sebab ini orang panggil common sense ya. Orang panggil apa? Pengetahuan am. Kalau orang tanya, kamu mesti tahu. Ada berapa benua? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 6, ada 7 benua. Okey. Ada berapa laut? Laut ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 laut yang utama. Okey. 4 lautan. Bukan laut ya, lautan. Lautan tu maknanya yang besar. Yang paling besar kita panggil lautan. Dan laut yang utama, sebenarnya ada banyak laut utama ya, tapi dalam geografi tingkatan 1 kamu belajar 2 saja ya. Laut utama iaitu Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu. Kemudian kita belajar juga tentang selat ya, Selat Melaka dengan Selat Tempurah. Okey. Okey, hari ini kita akan sambung kesan pergerakan kerak bumi. Dan di manakah kawasan kerak bumi? Apa maksud kerak bumi? Ya, kerak bumi ini adalah satu daripada lapisan bumi. Kalau kamu masih ingat apa lapisan bumi? Yang ini. Masih ingat lagi? Ya, kerak bumi yang di belah atas sekali bawah ni. Ini kerak bumi. Kemudian mantle, teras luar dan teras dalam. Kalau kamu tengok kerak bumi ini ya, saya cuba cari balik gambar yang lebih jelas ya. Okey. Jika kita lihat kerak bumi, okey, sekejap ya. Open image in new tab. Tak nampak juga. Okey, bahagian kerak bumi ni kita nampak dia tidak terlalu mungkin dia tak sangat nipis kan kalau kamu tengok bahagian kerak bumi ni. Okey, dia nipis sahaja. Berapa, tapi nipis pun berapa dia punya ketebalan? Tunggu ya sekejap ya. Saya nak cari gambar yang jelas sedikit. Kerak bumi. Okey. Mana dia? Kerak bumi ni ya, atas ni kerak bumi. Dan kita semua ini sebenarnya berada di atas permukaan bumi yang kita panggil dia kerak bumi. Ini adalah kerak bumi. Kita akan belajar sedikit tentang kerak bumi. Okey. Lapisan yang kita panggil yang paling keras dan yang paling pejal. Okey. Dan berapa saiz dia? Saiz dia lebih kurang beberapa earth crust thickness. Okey, saiz dia lebih kurang, nanti kita tengok di sini ya. Okey, kalau tengok di sini ya dalam bahasa Inggeris lah ya, tak apa ya. Okey, jika kita tengok di sini, saiz untuk kerak bumi ya lebih kurang ada berbagai-bagai lah ya. Mungkin daripada 0 hingga 100 km dalam dia. 100 km tu dalam ini merupakan kita panggil dia ketebalan kerak bumi ini. Dan kita berada di atas kerak bumi. Ya. Ini dia punya ketebalan lah, lebih kurang ya 0 hingga 100 kilometer dalam dia ya. Okey. Sambung dulu. Dan kerak bumi ini ya, dia sentiasa bergerak. Okey, dia sentiasa bergerak. Dalam 1 tahun mungkin dia akan bergerak dalam 1, 2 ataupun beberapa sentimeter. Kita sebenarnya ya, kerak bumi ni dia macam terapung saja. Dia macam seolah-olahnya dia terapung di atas mantle. Ini mantle ya. Mantle ini terdiri daripada batu-batu yang cair, batu yang lebur. Kita panggil dia bukan lava, kita panggil dia apa itu? Batuan-batuan yang panas lah, yang gunung berapi ya, dia macam terapung saja.
Okey. Yang keras bahagian kerak bumi. Bahagian kerak bumi ni dia keras. Kalau bahagian mantle ni dia lembut. Sebab dia batu yang panas, batu panas yang cair. Ya, batu panas yang cair. Macam ini gambar dia. Kita panggil dia magma. Kita panggil dia magma. Ini batu-batu panas yang cair. Okey. Dia di bawah, dia berada di bawah kerak bumi. Okey. Tapi yang ini macam mana sudah terkeluar? Yang ini dia dah terkeluar ini. Kalau terkeluar kita panggil dia lava. Ya, kalau dia berada di dalam kerak bumi ataupun berada di dalam mantle, kita panggil dia sebagai magma. Okey, ini sangat panas ini ya. So ini sebenarnya batuan-batuan yang cair. Dan kerak bumi kamu ingat, dia sebenarnya terapung di atas batu yang cair ini. Dan dia sentiasa bergerak. Walaupun tidak bergerak jauh, ya, tapi dia sentiasa juga bergerak, mungkin dalam beberapa sentimeter setahun. Okey. So kita sebenarnya tinggal di atas magma ini. Kita sebenarnya tinggal di atas batu yang cair ini. Ya, ada kerak bumi, kerak bumi dalam 0 hingga 100 km, kemudian ada magma ini. Okey. Boleh faham Apa kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu dalam buku teks pun ada di sini ya. Permukaan bumi terdiri daripada kerak bumi yang dikenali sebagai plate. Dia plate ya, macam plate lah, macam satu lapisan, satu keping kita panggil plate. Keping saja. Dia duduk di atas magma. Kan, mula-mula atas kerak bumi, kemudian di bawah magma, betul? Dan plate tersebut terbagi kepada dua, iaitu plate daratan dan plate lautan. Ya, sebab ada yang di atas di dalam laut, ada yang di atas daratan. Dan lapisan plate bumi berada di atas lapisan mantle. Ingat kerak, kemudian di bawah kerak bumi ada mantle. Dan pengaruh arus perolakan dan lapisan mantle menyebabkan plate bumi ini bergerak. Jangan kamu ingat kita duduk di atas darat. Darat ini dia tidak bergerak, bukan. Darat ni dia bergerak sedikit. Ya, dia bergerak. Mungkin kita tak rasalah, tapi dia ada sedikit pergerakan sebenarnya. Okey, dia ada sedikit pergerakan di atas kerak bumi. Sebab di bawah kerak bumi ada apa? Di bawah kerak bumi ada mantle. Dan mantle ini, apa bahan dia? Terdiri daripada ini, batu-batu yang cair. Dia bukan keras lah. Ini batu yang panas dan cair ni, mantle ini. Kita ni macam terapung sajalah sebenarnya. Terapung, tapi disebabkan lapisan dia yang sangat tebal, kita tak rasalah kita bergerak, betul? Okay, kita tidak rasa kita bergerak, tapi ada bergerak sedikit sebenarnya. Okey, saya sambung. Pergerakan kerak bumi ataupun plate. Kerak bumi atau plate ini melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Nanti kita akan tengok apa itu. Ya. Dan proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan bumi. Okay, kesan yang pertama kita akan belajar sini ialah hanyutan benua. Hanyutan benua. Macam kapal lah ya. Macam kamu letak kayu atas air dan kayu itu akan terapung. Betul? Kayu itu terapung dan bergerak. Okey, ini juga yang berlaku kepada kerak bumi. Okey, kita panggil dia yang pertama ya, hanyutan benua. Nanti saya akan tunjukkan dia punya animasi dia, gambar dia bagaimana. Pencapahan ataupun pemisahan plate menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Walaupun pemisahan plate ini terjadi sangat perlahan. Ya, ahli sains membuktikan mungkin kedudukan benua sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Hanyutan benua. Okey. Kita tengok apa itu contoh hanyutan benua. Mana je gambar tadi? Okey. Okey, tengok sini ya. Ini adalah contoh hanyutan benua. Okey. Benda ini terjadi sangat lama ya. Sehingga berapa ratus tahun? Kita tengok balik buku teks.
200 tahun dahulu. Ini mereka buat kajian lah ya. Mereka buat kajian 200 tahun dahulu keadaan benua bukan seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang macam mana bentuk dia? Nah, sekarang bentuk benua, bentuk peta sekarang ialah begini. World map. Bentuk dunia sekarang begini lebih kurang. Ya. Oi, kecilnya gambar. Bentuk dunia sekarang macam ini. Betul, kita sudah belajar kan? Benua apa, benua Asia di mana, benua Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Eropah, Australia. Ini yang sekarang punya. Tapi dahulu bentuk bumi 200 tahun yang dulu, dia macam sambung tau. Dia semua bersambung-sambung. Dan disebabkan hanyutan benua, bumi yang bersambung-sambung ini, dia jadi macam ini. Dia sudah jadi macam ini. So, ini contoh animasi dia lah. Ini contoh animasi. Nampak? Ini panggil hanyutan benua. Kalau kamu tengok dulu, Afrika dengan Amerika Selatan dulu dia satu kali. Sama. Nampak? Yang kuning ini, nanti ya. Yang kuning ini ialah Amerika Selatan. Yang merah ini Afrika. Dulu dia bersama ya, 200 tahun yang dulu, lama dulu dia sambung, nampak? Ini dia sambung. Tapi disebabkan hanyutan benua, dia berpisah. Macam India di sini. Ini India ya. Australia kemudian jadi Malaysia. Macam India di bawah ini. Kemudian dia bergerak naik ke atas sampai dia jumpa dengan apa ni? Jumpa dengan Nepal, China dan sebagainya. Okey, ini yang kita panggil dia hanyutan benua. Lama ya. Bukan sekejap ini. 200, 300 tahun, 300 juta tahun yang dulu. Okey. Sampai jadi sekarang ini. Boleh faham ya? Okey. Saya sambung. Dan sekarang akan jadi beginilah. Ini dulu 200 tahun dulu, kemudian 135 juta tahun dulu, dia semakin pecah, kemudian jadi sekarang. Okey. Ini teori lah, teori hanyutan benua ya. Okey, seterusnya. Formula yang kedua ialah gunung lipat. Gunung lipat ini bermaksud pergerakan dan pertembungan plat bumi menyebabkan berlakunya gunung lipat. Gunung lipat. Sebab apa? Kerak bumi ini dia sentiasa bergerak. Tapi kadang-kadang dia bukanlah bergerak satu hala. Dia bergerak bertentangan. Macam contoh kamu tengok di sini ya. Ini kerak bumi. Ini kerak bumi. Dan kadang-kadang dia bertembung. Dia macam berlanggar. Satu kerak daripada kiri, satu kerak daripada kanan. Dia ada satu tekanan yang kuat. Kemudian dia akan naik. Itu cara gunung yang berlaku ya. Itu cara gunung berlaku. Dia mula-mula rata, dua-dua rata. Kemudian apabila dia berlanggar, dia akan, tekanan yang kuat akan menyebabkan kerak bumi itu akan berlipat. Dia akan naik. Okey. Dan ini kesan mampatan akan terhasillah gunung yang lipat di sini. Ini kesan daripada tekanan kerak bumi. Sebab kerak bumi ini dia bergerak. Dia bukan bergerak satu hala. Mungkin dia bergerak jauh. Mungkin dia akan bergerak dekat. Satu jauh dan satu dekat. Dan dia akan bertembung. Apabila dia berlanggar, dia akan naik. Okey. Sekejap ya. Lebih kurang beginilah. Apa ya? Mountain. M-O-U-N-T-I-N. Mountain formation. Lebih kurang begini ya. Kita tengok dulu. Tak ada. Macam ni. Macam ni ya. Okey.
Ini apa? Ini kerak bumi ya. Dan apabila kerak bumi itu dia berlanggar, dia bergerak dan dia akan berlanggar, maka dia akan jadi gunung. Ya. Satu lagi ini mungkin dia bergerak, satu lagi mungkin tidak bergerak. Tengok berapa yang kuat lah. Maknanya dia akan jadi gunung lipat, sama ada akan jadi gunung lipat ataupun akan jadi gunung. Sebab dua kerak ini akan bergerak bertentangan. Okey, jadi dia akan naik begini. Okey. Ada lagi yang lain. Dan ini orang panggil dia bagaimana gunung ataupun gunung lipat ini terjadi. Ya. Folding mountain shift. Okey. Macam ini pun sama jugalah ya. Dia ada dua tekanan dan satu lagi akan naik. Okey, boleh faham ya? Okey, tak apa. Dan akan terjadi gunung lipat ya. Pergerakan dan pertembungan berlaku apabila daya mampatan pada kerak bumi, tolakan dan himpitan dua plat ni arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat dan seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Okey. Right. Kemudian gunung bongkah. Gunung bongkah apa beza dia? Terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran ataupun sesaran. Okey. Ini dia satu ke atas dan satu ke bawah. Yang mula-mula tadi dia dua-dua bertentangan, dia akan naik. Yang ini sama ada satu akan pergi bawah, sama ada satu akan pergi ke atas. Ya, ini kita panggil dia gunung bongkah. Kalau kita tengok di sini beza dia ya. Yang ini daya tegangan dia, okey, sama ada daya dia berlawanan. Kalau berlawanan dia akan jadikan lurah, dia akan jatuh ke bawah. Okey, ini kalau kita panggil dia daya tegangan yang berlawanan. Okey. Dan ini kalau akan terjadi juga gunung bongkah di sini ya. Sama ada tekanan daripada dua-dua belah ataupun tekanan daripada berlawanan. Okey, boleh beza ya. Kamu boleh bezakan ya antara gunung lipat dengan gunung bongkah ini. Okey. Okay, seterusnya ialah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi ini adalah satu kejadian semula jadilah. Kenapa gempa bumi ini berlaku? Apabila daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Ya, bila berlaku himpitan, ada tekanan yang kuat antara dua plat dan apabila plat ini berubah, maka terjadilah gempa bumi. Dan proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Okey. Kalau gempa ini terjadi di dasar laut, kalau di dalam laut kita panggil dia tsunami. Okey. Kalau di atas darat, gegaran sajalah. Ya. Kalau di dalam laut, sebab dia berubah. Dia punya plat itu bergerak. Jadi akan jadi tsunami. Okey. Okey. Macam contoh sini, ya, gambar di sini. Contohnya, kalau ada gempa bumi di sini. Gempa bumi di dalam laut, ya. Bila ada gelinciran, dia akan terjadi satu pergerakan plat bumi yang sangat kuat. Okey. Contohnya di sini. Kamu bayangkan di sini ya. Kalau dia berlaku di dalam laut. Ini. Kamu bayangkan dia berlaku di dalam laut. Dan biasanya kejadian ini ya sangat cepat. Pergerakan itu sangat lambat. Tetapi kalau terjadinya kejadian macam ini, dia sangat cepat. Sebab kenapa dia sangat cepat? Apabila tekanan dia sangat kuat dan satu bahagian batu ni akan naik dengan tiba-tiba. Ini yang jadi tsunami. Ya, sebab satu bahagian akan naik tiba-tiba. Satu batu yang sangat besar, dia naik secara tiba-tiba. Dan ini akan boleh menjadi tsunami. Ya, apabila dia naik tiba-tiba,
dan akan jadi ombak besar dan ombak ni akan datang ke daratan. Okey, ini tsunami, gempa bumi. Boleh faham ya? Okey, tak apa. Okey, seterusnya gunung berapi. Okey, seterusnya gunung berapi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat. Mesti dua plat ini bertembung. Ada dua plat dia bertembung yang mewujudkan zon benam. Ya, salah satu plat akan terjunam ke bawah dan seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Dan proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Okey. Plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Cecair magma yang akan keluar memenuhi rekahan pada plat seterusnya membentuk gunung berapi. Ini cara orang panggil pembentukan gunung berapi. Ya, kadang-kadang pertembungan ini sampai ke bawah, sampai ke lapisan mantel. Masih ingat lagi lapisan mantel ya, bawah ni lapisan mantel, kemudian kerak bumi. Kadang-kadang pertembungan antara dua kerak bumi ini dia bertembung kadang-kadang sampai ke bahagian lapisan mantel. Lapisan mantel, lapisan yang keras ke lembut? Mantel. Lapisan mantel dia terdiri daripada lapisan yang keras ke lapisan yang lembut? Keras. Dia punya keadaan dia, keras ke lembut? Mantel. Mantel macam ini. Masih ingat lagi gambar yang saya tunjuk. Mantel dia macam ini. Ini keras ke lembut ini? Batu yang keras ke batu yang lembut ini? Dia sudah Batu yang lembut. yang lembut, dia sudah jadi cair. Ini mantel. Ya, dalam mantel kita panggil dia magma. Batu yang cair yang panas ini kita panggil dia magma. Dan magma ini berada di dalam mantel. Dan kadang-kadang apabila dua kerak bumi ini, bila kerak bumi ini dia berlanggar, okey, dia kadang-kadang ada zon benam di sini ya. Dia bocor lah, makna dia ada kebocoran, magma ni akan naik ke atas dan akan jadilah gunung berapi. Ya, sebab apa ya? Kadang-kadang ketebalan kerak bumi ini tidak sama. Ada yang bukan kosong lah, ada yang mungkin 10 km tebal kerak bumi ya. Mungkin ada 100 km. Dan kadang-kadang apabila dua kerak ini bertembung, kerak bumi ini dia berlanggar, kadang-kadang magma daripada mantel akan bocor naik ke atas. Jadilah dia gunung berapi. Ya, macam gunung berapi di Indonesia kan, di Filipina. Okey. Dia kerak bumi ini dia macam berlanggar dan sudah bocor lah kan, di mana magma ni akan naik ke atas. Okey, sebab ketebalan kerak bumi ini berbeza-beza. Okey. Ini maksud dia orang panggil sebagai gunung berapi. Okey, gunung berapi ini akibat apa? Akibat pergerakan plat bumi. Ya, plat bumi ini iaitu kerak bumi. Sama ada plat daratan ataupun plat lautan. Plat lautan maknanya yang dalam laut lah. Ya, kalau plat daratan maknanya sekarang kita ni berada di daratan lah. Okey. Dan saya nak tanya kamu ya, macam contoh lah. Gunung Kinabalu, Gunung Everest, gunung ini dia membesar ke tidak membesar kamu rasa? Saya nak tanya kamu. Gunung ya, saya tunjuk satu contoh ya. Gunung, mana gambar? Mountain Kinabalu. Contohlah gambar ya. Ini Gunung Kinabalu. Wah, Gunung Kinabalu ni sangat cantik. Ya. Contoh, ini Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni berapa ketinggian dia? Lebih kurang 4,000 lebih meter kan dia tinggi. Kamu rasa, setelah kamu belajar geografi kerak bumi ini, kamu rasa Gunung Kinabalu ini dia semakin tinggi ataupun dia sama tinggi ataupun dia semakin rendah kamu rasa? Cuba kamu fikirkan, dah belajar kan pasal kerak bumi. Gunung Kinabalu ni kamu rasa dia semakin tinggi ke ataupun sama saja tinggi ataupun semakin rendah? Kamu rasa macam mana? Gunung.
Semua gunung lah, bukan Gunung Kinabalu saja. Gunung Everest ke, Gunung Tahan ke. Apa pendapat kamu? Dia semakin tinggi ke atau ataupun sama? Sangat tinggi. Dia tinggi kan? Betul, Kuan Yu. Dia tinggi. Dia membesar ke ataupun tidak? Ataupun dalam 5 tahun ni sama saja dia punya tinggi. Okey? Kamu kena ingat ya, gunung-gunung yang ada di bumi sekarang, dia semakin tinggi ya. Tapi dia tidaklah tinggi, dia tidaklah besar dengan laju. Ya? Dia semakin tinggi mungkin saya boleh carikan di sini. Mountain grow. Okay. Dia lebih kurang ya, kalau kita tengok di sini, mungkin kalau tengok dalam maksud di sini ya, mountain grows, ini dalam bahasa Inggeris ya, a few millimeter a year. Kamu kena ingat ya, Gunung Kinabalu kah, Gunung Tahan kah, Gunung Everest kah, dia semakin tinggi ya, dia membesar. Bukan besarlah, dia akan semakin tinggi. Mungkin dalam beberapa milimeter setahun. Perlahan ke laju dia tinggi? Laju ke perlahan dia punya ketinggian? 1 tahun mungkin dalam 10 milimeter. Perlahan ke laju? 10 milimeter pun banyak. Mungkin dalam 3, 4 ataupun 5 milimeter setahun. Dia meninggi ya. Dia bukan tinggi laju macam orang, macam pokok, bukan. Dia tinggi sedikit. Okey, ini maksud dia bergantung kepada tekanan yang flat itu. Tekanan flat itu dia akan meninggi setiap tahun. Okey, mungkin dalam beberapa milimeter setahun dia tinggi ya. Tapi agak lamalah sebenarnya ya. Lama. Mungkin dalam beberapa ribu tahun, juta tahun baru nampak dia punya perubahan dia. Okey. Ada soalan? Tak ada. Habis ya? Okey, sekarang pukul 9.09. So, dalam bab 5 ini, kita ingat kembali apa yang kita belajar. Kita sudah belajar sistem bumi dan ada 4 komponen, atmosfera, hidrosfera, litosfera dengan biosfera. Ini yang pertama. Okey. Kemudian kita sudah belajar struktur bumi, iaitu terdiri daripada kerak bumi, mantle dan teras bumi. Ya, teras bumi ini ada 2, sama ada luar dan dalam. Yang ketiga, kita sudah belajar nama-nama benua, lautan, laut dan selat. Ya, kita belajar ada 7 benua, kita belajar 5 lautan, 2 laut dan 2 selat. Ya, untuk tingkatan 1 lah ya. Sebenarnya laut ni ada banyak lagi sebenarnya ya. Kita belajar 2 sahaja. Okey. Kemudian yang keempat ialah kesan pergerakan kerak bumi. Okey. Bagaimana gunung lipat itu terjadi, bagaimana gunung bongkah terjadi, bagaimana gunung berapi terjadi dan kenapa gempa bumi terjadi. Okey. So ini semua di dalam bab 5, iaitu kita belajar tentang bumi. Okey, pastikan kamu baca lagi, cari lagi informasi, cari lagi maklumat di dalam buku teks ataupun di dalam internet, dan pastikan kamu faham ya apa yang berlaku di dalam bumi kita ya. Dalam internet ada banyak. Nanti saya pun akan cari dan cuba berkongsi dengan kamu semua bagaimana terjadinya contohnya gunung bongkah, gunung lipat, gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya. Okey. Ada soalan? Tak ada. Kalau tidak ada soalan, okey baik. Kita berhenti setakat ini. Jadi untuk kerja rumah pada hari ini, pastikan kamu habiskan semua latihan di bab 5 ya. Latihan bab 5 bahagian A, kamu sudah buat muka surat 26, soalan 1 sampai soalan
11. Jadi untuk kerja rumah pada hari ini, habiskan semua buku kerja. Okey, buku kerja ini hebat PT3 muka surat 26, 27 sampai muka surat 33. Okey, dan kalau ada soalan beritahu saya lah di dalam Telegram. Boleh ya? Boleh kan? Okey. Boleh. Okey, bagus. Tolong kalau ada apa-apa soalan tolong beritahu ya. Kalau tolong tanya saya. Nanti kita cubalah bagaimana ya. Baik, kalau tidak ada soalan, jadi kita berhenti setakat ini pukul 11.12 pagi dan kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari Rabu. Hari Rabu biasanya kita buat kuis sajalah ya, sebab 30 minit saja, tak lama. Dan hari Jumaat kita akan buat kelas online. Okey? Jadi, kalau itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana join kelas saya, ya, geografi. Boleh keluar sekarang. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima kasih. Bye-bye.